Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wastanna bisunnatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Fa inna asdaqal hadits kitaballahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama pada malam ini. Kita hadir dalam rangka untuk mencari kerajaan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam rangka untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk menguatkan dan mengukuhkan akan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam memperbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam mengukuhkan akan akidah, pegangan yang betul dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan sentiasalah segala-gala perbuatan kita hendaklah berpaksikan di atas jalan yang Allah Ta'ala redha. Pastikan setiap gerak-geri kita, langkah kita, semuanya yang Allah Ta'ala redha. Jangan sesekali berada di atas jalan yang Allah Ta'ala murka. Jangan sesekali berada di atas jalan yang Allah Ta'ala marah. Jangan sesekali berada di atas jalan yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya kita buat pastinya ada keberkatan, pastinya ada keredaan, pastinya ada contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sembahyang kita menjadi jalan untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita untuk kita menjadi alat untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, zakat kita, haji kita, semuanya menjadi jalan dan menjadi alat untuk kita hampir kepada Allah dan untuk kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kaabah yang kita pergi menjadi alat. Kaabah yang kita pergi haji, yang kita pergi umrah, itu menjadi alat untuk kita mencapai redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Belajar yang kita belajar fardu ain, yang kita belajar Quran, yang kita belajar fiqh, tauhid, tasawuf, semuanya untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas segala nikmat, redha di atas ketentuan Allah taala, berserah kepada Allah taala, semuanya itu daripada segala sifat-sifat mahmudah itu menjadi jalan untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Taubat menjadi jalan untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala-galanya lah membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membawa kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala pimpin kita seperti mana dipimpin para anbiya. Mudah-mudahan Allah taala pimpin kita seperti mana Allah taala pimpin kekasih-kekasih dia daripada kalangan anbiya, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan sahabat, daripada kalangan salafus salih, daripada kalangan para alim ulama yang mereka ini sentiasa berada di atas jalan yang Allah Ta'ala redha, sentiasa terhindar daripada segala kemurkaan Allah, sentiasa berada dan beristiqamah di atas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti, tanpa jemu, tanpa rasa puas, bahkan sentiasa meningkatkan amal ibadah dia tanpa rasa ada segan, tanpa ada rasa malah. Inilah salah satu daripada pimpinan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita berdoa dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah olehmu kepada aku ya Allah, seperti mana mereka yang telah engkau beri hidayah kepada aku ya Allah. Wa tawallani fi man tawallait. Kawalkanlah aku ya Allah, kawalkanlah segala pergerakan aku ya Allah, seperti mana engkau kawal segala pergerakan kekasih-kekasih engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa meredai kita hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa redha yang sempurna daripada Allah, membawa kasih cinta rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Iman wal Islam yang dikarang oleh Syekh Hasan Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Mana tu? Mana muka surat? 22. Ya? Surat 22, sembahyang sunat. Sembahyang sunat duha. Setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, dan setengah daripada sembahyang-sembahyang sunat 2 hari raya, sembahyang sunat 2 hari raya, fitrah dan adha. Setengah daripada sembahyang sunat. Kita membicarakan tentang sembahyang-sembahyang sunat. Mula disebut dulu tentang sembahyang sunat rawatib. Kapit waktu. Sembahyang kapit waktu, ada rawatib yang muakkad, ada yang rawatib ghairu muakkad. Yang muakkadnya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas daripada isyak. Itu yang muakkad. Kalau boleh lah, jangan tinggal. Kalau boleh, seboleh-bolehnya, sebab Nabi tak pernah tinggal ni. Nabi tak pernah tinggal, maka dia menjadi muakkad, dituntut oleh syarak dengan secara kuat untuk kita melaksanakan sunat rawatib. Adanya sunat rawatib ghairu muakkad. Mana? 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 4 rakaat dah. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Begitu. Maka jadilah itulah di antara sembahyang rawatib yang ghairu muakkad. Itu hak sunat. Dan boleh qada. Sembahyang sunat rawatib ni boleh qada. Harus qada sembahyang sunat rawatib. Biasanya kita buat sebelum subuh kita sembahyang sunat. Hari tu macam mana kita bangun lambat sikit. Kita bangun lambat. Bangun-bangun tengok-tengok orang dah datang masjid, tengok orang dah qomat. Macam mana kita nak sembahyang sunat? Kan kita sembahyang sunat sekarang, masbuk pula kita. Orang dah sembahyang dah ni, orang dah takbir dah, orang dah qomat dah. Tak ada dah untuk kita sembahyang sunat. Sedangkan sembahyang sunat sebelum subuh ini dijanjikan dengan lebih afdal daripada syurga dan lebih afdal daripada dunia dan barang yang seisinya. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh ini, 2 rakaat sebelum daripada sembahyang subuh, 2 rakaat sunat subuh ini lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan barang yang seisinya. Nak kata besarnya pahala sembahyang sunat sebelum subuh. Kita datang-datang orang dah qamat sembahyang subuh, nak sembahyang subuh dah, tak adalah kita sembahyang sunat. Maka pada ketika itu boleh kita qadakan selepas daripada kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh dulu macam biasa, berjemaah, kemudian kita menunaikan sembahyang sunat qabliyah subuh tadi, tapi kita tunaikan selepas subuh di atas jalan qada. Boleh qada ke? Boleh, tak ada masalah. Di atas jalan qada boleh. Walaupun selepas daripada subuh. Baik. Itu kalau sembahyang sunat. Apatah lagi kalau sembahyang fardu.
Nah, sembahyang fardu ni dia tak ada waktu tahrim, tak ada. Boleh qada selepas subuh, sebelum subuh, lepas asar, sebelum asar, boleh qada. Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Sembahyang fardu memang kena qada. Nah, malam, siang, pagi, petang. Tak kira di mana sahaja, wajib kita kena qada kalau kita tertinggal ataupun sengaja ditinggalkan sembahyang fardu. Wajib qada di mana sahaja. Tetapi tak berapa eloklah, bahkan kata ulamanya makruh kita mencari-cari waktu tahrim untuk mengqadakan. Nah, tapi kalau ada kelapangan kita qada, ada kelapangan kita qada, ada kelapangan kita qada. Tu. Lapangnya kita ketika mana? Selepas subuh dan selepas asar. Nah, maka masa itulah boleh kita qada. Masa tu qada pun tak apa. Hak lain sibuk kan kerja kan sampai rapat ke zuhur. Lepas zuhur pula sambung kerja sampai rapat ke asar. Lepas asar ada waktu sikit, kita boleh berehat dah. Maka waktu tu je ada. Lepas maghrib sekarang kita dah letih dan sebagainya, tak ada qada juga. Maka lepas asar pun lepas asar dah boleh qada. Itu kalau sembahyang fardu boleh qada, tidak ada masalah. Sedangkan sembahyang sunat pun boleh qada, apatah lagi sembahyang fardu. Baik, itu sunat rawatib. Ada juga nanti dia ada dah disebutkan hak lepas tentang sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir, seelok-eloknya kita buatlah pada setiap malam, seelok-eloknya begitu. Kemudian ada lagi sembahyang sunat duha. Kita bagi tahu dah, sembahyang sunat duha waktunya 28 minit selepas waktu syuruk. Tengok waktu syuruk tu pukul apa? Pukul 6.55, 28 minit kita kata, setengah jam lah. 6.55 kita katalah pukul 7 syuruk. Bila begitu setengah jam selepas syuruk boleh dah, 7.30 boleh dah kita sembahyang sunat duha. Tapi yang afdalnya biar lebih sedikitlah, pukul 8 begitu. Kemudian malam ni kita nak sambung tentang sembahyang sunat 2 hari raya. Maka dia kata setengah daripada sembahyang sunat, sembahyang sunat 2 hari raya. Sembahyang sunat 2 hari raya. Biasa daripada Nabi SAW menyebut ada sembahyang hari raya ni khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Adapun umat yang lain tidak ada sembahyang sunat hari raya, tak ada. Umat kita, umat Nabi Muhammad sahaja ada sembahyang 2 hari raya. Qaddamtu alaikum walakum yaumaini. Aku datang kepada kamu dulu, kata Nabi, baginda Nabi SAW bersabda, qaddamtu alaikum, aku datang kepada kamu dulu, walakum yaumani, dan bagi kamu ada 2 hari, tal'abuna bihima fil jahiliyah, yang kamu bermain-main dan kamu bersukaria pada hari tersebut. Ketika mana Nabi datang, Nabi diutuskan, Nabi tengok dalam kalangan orang jahiliyah ini dalam setahun ada 2 hari perayaan mereka buat besar-besaran, 2 hari dalam jahiliyah. Faqad abdalakumullahu yaumaini khairan minhuma, yaumin nahri wa yaumil fitri. Maka Allah Ta'ala gantikan kepada kamu akan yang terlebih baik daripada hari tersebut. 2 hari juga Allah Ta'ala ganti, yaumaini khairum minhuma, lebih baik daripada kedua-duanya hak dulu. Mana? Yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, wa yaumal fitri, dan pada hari raya Idul Fitri. Ini asalnya. Tu Idul Adha, dua hari raya ini bersangkutan, berkait dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ja'alallah, disebut dalam kitab Bajuri, ja'alallahu lil mu'minin fid dunya aidaini fis sanati wa kulli minhuma ba'da akmalil ibadah. Menjadi oleh Allah Taala bagi orang mukmin di dunia ini 2 hari raya, fis sanati, dalam setahun. Dalam setahun ada 2 hari raya. Wa kullu minhuma ba'da akmalil ibadah, dan tiap-tiap daripada kedua-duanya selepas daripada kita menyempurnakan ibadah. Selepas selesai dengan sempurna melakukan amal ibadah, maka disunatkan kita untuk merayakan ibadah kita yang telah sempurna itu. Mana? Yang pertamanya fa'idul adha. Idul Adha, hari raya Idul Adha ba'da akmalil haji, selepas sempurna haji. Bila sempurna haji, rukun haji yang paling besar sekali ialah ukuf di padang Arafah. Pada 9 Zulhijjah orang berukuf di padang Arafah sana tu. Bila diukuf di padang Arafah, maka dapatlah dia haji sebenarnya. Ukuf di padang Arafah, tapi tak cukup di sekadar itu. 8 Zulhijjah, hari tarwiyah,
kita bersiap-siap pakai kain ihram dan sebagainya, niat di hotel kita, turun terus ke Mina. Terus ke Mina, bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah, hari tarwiyah tersebut. Pada hari 9 Zulhijjah bermalam sampai 9 Zulhijjah, subuh 9 Zulhijjah, hari ke-9 Zulhijjah, hari ukuf tersebut, barulah kita menuju ke, sunatnya begitulah, barulah kita menuju ke padang Arafah untuk berukuf pada 9 Zulhijjah. Selepas zuhur start dah berukuf. Tu ibadahnya. Start dah berukuf sampailah mendapat dua waktu. Mana? Waktu siang dan waktu malam. Lepas zuhur sampai ke maghrib karang, sampai ke isyak. Kemudian sembahyang isyak beres semua sekali, kemudian menuju ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Tu wajib haji. Kutiak anak batu di situ. Sampailah pagi 10 Zulhijjah, hari nahar, hari raya tu, barulah menuju balik ke Mina untuk melontar Jamratul Aqabah. Dah melontar Jamratul Aqabah, siap tu boleh kita balik ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i dan bercukur tahallul awal. Ataupun kita tunggu di situ untuk buat tahallul tsani nanti terus. Boleh juga tunggu pada hari yang ke-11, hari ke-10 melontar jamratul, lepas zuhur Jamratul Aqabah, lepas kemudian hari yang ke-11 melontar Jamratul Usta, Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. Hari yang ke-12 Jamratul Ula, Usta dan Aqabah. Hari yang ke-13 Jamratul Ula, Usta dan Aqabah. Baru balik ke Mekah. Boleh juga begitu. Tawaf, sa'i, beres, tahallul tsani. Tak masalah, dapatlah haji. Balik orang panggil haji. Maka nak katanya, selepas kita dapat ukuf di padang Arafah, dapat ukuf di padang Arafah, waktu yang paling kejar sekali, ukuf di padang Arafah, kemudian di situ disunatkan kita di padang Arafah tersebut, disunatkan kita berukuf di tempat hak Nabi ukuf. Tugu besar tu, turun bawah sikit, dia ada batu besar, dulunya ada masjid. Kemudian situlah Nabi berukuf, sunat. Tak apalah, tak ada tempat situ pun, dah orang berebut semua tempat situ, kita carilah tempat yang lain, asalkan duduk dalam padang Arafah lagi, berukur di padang Arafah. Maka bila sempurna ukur di padang Arafah, keesokan hari itu apa panggil hari nahar, hari raya haji. Kita pergi melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah, hari raya haji tersebut. Maka oleh kerana kita dapat dah berukur di Arafah, sempurna haji kita, maka kita pun barulah disuruh untuk kita meraihkan hari raya Aidil Adha. Yang pertama. Yang keduanya, telah sempurna ibadat haji, kemudian barulah kita merayakan Aidil Adha. Yang keduanya, fa'idul fitri ba'da akmali shaumi Ramadan. Aidil Fitri, hari raya perayaan Aidil Fitri itu kerana sempurnanya puasa bulan Ramadan 30 hari. Sempurna kita melawan nafsu. Tak kira lah awal tu puasa ke tak puasa ke, tapi diwajibkan kita berpuasa pada awal sampai habis 30 hari dalam Ramadan, melawan nafsu. Kemudian barulah kita merayakan Aidil Fitri. Apa dinamakan Aidil Fitri? Hari raya fitrah. Hari raya kembali kepada fitrah balik semula. Yang mana? Fitrah kita baru dilahirkan dulu, ada dosa tak? Tak ada dosa. Fitrah yang kita baru lahir dulu macam mana? Lahir ada dosa tak? Tak ada dosa, bersih, putih, tak ada masalah. Kemudian kau besar, panda dah melakukan dosa dan sebagainya, panda melihat maksiat, panda mendengar maksiat, panda bercakap benda-benda tak molek. Iaitu menggelakkan hati kita. Maka apabila kita puasa Ramadan, puasa balik bulan Ramadan, setiap hari kita dengan tadarus Al-Qurannya, kita dengan puasanya, kita dengan tidak makan, tidak minumnya, menjaga penglihatan, pendengaran, perkataan kitanya, dengan sembahyang sunat pada malamnya, sembahyang tarawih dan sebagainya, sembahyang tahajud, berbagai-bagai amal kebajikan yang kita dapat, yang awalnya awalur rahmah, awal bulan Ramadan ialah rahmat daripada Allah Taala 10 hari yang pertama, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya ialah keampunan daripada Allah Taala, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat, dan akhirnya itqum minan nar, terlepas daripada api neraka.
Maka kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita telah diampun dosa kita, rahmat melimpah ruah, dan kita dijamin telah selamat daripada api neraka. Maka kita merayakan, kita seolah-olahnya seperti bayi baru dilahirkan dulu, keadaan suci, bersih, beres, tak ada masalah, putih bersih. Nah, itu kalau puasa sebenar-benar puasa lah. Bukan semua orang dapat begitu, tak. Nah, maka oleh kerana kita dapat melawan nafsu, dapat membersihkan hati kita balik, dapat membersihkan amal anggota kita daripada dosa dan sebagainya, maka kita merayakan yang dinamakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah asal kejadian baby yang kita lahirkan dulu tidak ada dosa. Begitulah kita sekarang keluar daripada Ramadan dengan tidak ada dosa. Itu asalnya dinamakan dengan Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri, hari raya kembali kepada asal fitrah, seperti bayi yang baru dilahirkan dahulu. Baik. Maka hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini satu perayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang muslimin. Maka dia kata, dan setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya fitrah dan adha. Inilah lafaz niat kedua-duanya. Usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Aku sembahyang sunat Idul Fitri boleh, aku sembahyang sunat hari raya boleh, tak masalah lah. Nah, ataupun aku sembahyang sunat sunat hari raya fitrah boleh, kerana Allah Ta'ala. Dia tak semestinya berjemaah, tak boleh sembahyang seorang kat rumah boleh. Nah, ni kadang-kadang kita lambat, kita sakit perut dan sebagainya, sebelum kita pergi sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ini, disunatkan kita makan dahulu. Kerana apa? Kerana menunjukkan kita sudah beraya pada hari itu. Kadang kita puasa kan, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 30 hari kita puasa. Pada hari raya tersebut, lepas sembahyang subuh kita makan dulu sikit. Makan sikit, ni bahan banyak selalu dah. Mula nak sembahyang raya kan tak dapat. Makan sikit, makanlah nasi impit ke, ikut kita lah, kuih raya ke, sate ke, menunjukkan kita sudah bebas daripada berpuasa. Pada hari itu aku tak berpuasa, ni aku makan ni. Sunat kita makan. Bila kita makan sikit, kemudian kita pun siap-siap pergi sembahyang raya. Pagi tu lepas subuh tu disunatkan kita mandi dulu. Mandi, sunatkan kita pakai baju baru, dengan niat sahaja aku mandi sunat hari raya. Lepas subuh itu boleh dah kita mandi sahaja aku mandi sunat hari raya. Maka boleh kita pakai baju-baju baru dan sebagainya, ikutlah. Kena pakai baju macam mana, ikutlah kita. Pakai samping ke, nak pakai jubah ke, nak pakai serban ke, boleh kita pakai baju comel-comel, baju lawa-lawa, baju baru-baru, tidak ada masalah. Disunatkan begitu untuk kita merayakan, menunjukkan kita ni menyambut hari raya Idul Fitri. Baik. Habis tak wajib lah, tak wajib. Ni mesti wajib. Hari raya kalau tak ada baju baru tak raya. Hari raya kalau tak ada baju baru tak raya. Kalau nak raya mesti ada baju baru. Tak. Kata ulama, laisal aida liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tuzid. Tidak dikatakan hari raya bagi mereka yang hanya mementingkan baju baru. Tak. Tapi wa innama aidu liman ta'atuhu yazid. Bahawasanya hari raya itu bagi mereka yang taat akan Allah Ta'ala bertambah. Taat itu bertambah, taat kepada Allah Ta'ala itu bertambah. Itu hari raya sebenar. Walaisal aidu liman tajammala bil lubsi wal markub. Dan tidak ada hari raya, bukanlah semestinya hari raya itu mereka yang bercantik-cantik dengan pakaian dan kenderaan baru dan sebagainya. Tak. Wa innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi hari raya itu ialah hari raya bagi mereka yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Ta'ala. Inilah hari raya bagi orang yang telah diampunkan dosa-dosanya. Kita dalam Ramadan melakukan banyak dosa. Macam mana nak menyambut raya? Sepatutnya tak boleh raya. Bukan setakat tak puasa je tak boleh raya. Kita tengok maksiat tak boleh raya dah. Mendengar maksiat tak boleh raya dah. Sepatutnya begitu. Sebab dosa kita sepatutnya telah diampun, kini tidak diampun. Bahkan bertambah dosa pula macam-macam. Baik, maka kita sembahyang sunat, kita mandi sunat hari raya.
Bahkan dalam satu riwayat menyebut bahawasanya air Telaga Kausar diturunkan oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan pada segala air di dalam dunia ini pada pagi raya. Maka kita mandi air paip ke, air shower ke, air kolah kita ke, naklah dicampur dengan air Telaga Kausar, kata setengahnya lah, kata setengah ulama. Baik, maka disunatkan kita mandi pada hari itu. Tak kira lah haid ke, orang haid ke, orang nipas ke, orang uzur ke, orang tak uzur ke, mandi sunat hari raya, mandi. Tak nak mandi pun mandilah. Walaupun tak semestinya nak pergi semayang, tak pergi semayang pun boleh mandi juga. Sunatkan kita mandi. Walaupun tak nak pergi semayang raya, sunat juga kita mandi pada pagi tu. Mandi molek-molek. Anaknya mandi, maknya mandi, isterinya mandi, suaminya mandi, toknya mandi, neneknya mandi, ikutlah. Semua kena mandi. Dan tak semestinya orang nak pergi semayang raja je boleh mandi. Tak. Adapun pada semayang Jumaat, bagi orang yang nak pergi semayang Jumaat, sunat dia mandi. Bagi orang tak nak pergi semayang Jumaat, tak sunat mandi. Itu Jumaat. Tak. Orang perempuan tak pergi Jumaat, tak sunat dia mandi hari Jumaat. Tak sunat mandi pada hari Jumaat, tak sunat. Budak-budak tak nak pergi Jumaat, tak sunat dia mandi. Sekarang ni budak-budak tak lagi Jumaat, maka tak sunat dia mandi. Orang tua tak nak pergi Jumaat, takut sekarang nak pergi Jumaat, tak sunat dia mandi. Kita orang muda ni sihat badan, malah pergi Jumaat, tak sunat juga mandi. Tu. Orang nak pergi Jumaat sahaja sunat dia mandi. Itu semayang Jumaat. Adapun semayang sunat hari raya, nak pergi semayang ke tak nak pergi semayang ke sunat hari raya, pagi raya itu disunatkan semua mandi, disunatkan pakai baju baru, berhias-hias dengan pakaian yang baru yang cantik, yang comel lah. Baik. Kemudian barulah dia disunatkan melambatkan sembahyang raya. Lambatkan sikit sembahyang raya bagi hari raya Aidilfitri, lambatkan sikit untuk memberi ruang yang luas kepada orang yang nak membayar zakat. Maklumlah kita diwajibkan membayar zakat, wajibkan membayar zakat kalau mendapat dua masa. Wajib membayar zakat kalau mendapat dua masa, hidup pada akhir Ramadan, hidup pada awal Syawal, maka diwajibkan kita membayar zakat fitrah pada pagi tersebut. Tapi kalau kita nak harus kita bayar pada awal Ramadan, satu Ramadan nak bayar zakat selalu, boleh maklum dah akhir-akhir Ramadan nanti duit kau halaman kau kurang, nak beli tu, nak beli ni, nak beli tu, nak beli ni, paudi isteri kita, maka habis duit kita. Nak bayar zakat pun tak dan dah. Anak ramai ni, 5 orang ni, bayarkan 7 kali 5 berapa dah? Bukan tak dan kan. Ataupun kadang-kadang takut kita sibuk dan sebagainya, kita bayar awal-awal. Masuk satu Ramadan, bayar selalu zakat. Boleh, tak ada masalah harus. Boleh, tak ada masalah. Tetapi bagi orang yang afdalnya bayar pagi raya. Tapi maklumlah semua nak kerja pagi raya. Nak siap-siap pagi raya tu lah juga. Nak pergi semayang pagi raya tu juga. Nak pakai baju baru nak pagi raya tu juga. Tok Imam pun nak pergi baca ketua pagi raya tu juga. Kita sibuk datang rumah dia nak bayar zakat. Susah hati dia. Bayar awal-awal sikit. Salahnya malam raya tu tak ada masalah. Afdal ni memang afdal dan banyak pahala kita bayar zakat pagi raya. Tapi kalau kejar semua situ, tak dan lah kawan tu nak semayang raya. Tu. Maka diberi ruang yang sedikit luas lah, bukan luas sangat, bagi ruang yang sedikit luas untuk orang panjangkan sikit dan lamakan sikit masa untuk memberi ruang kepada orang yang nak membayar zakat pada pagi raya tersebut. Selalunya kalau kita semayang sunat Idul Adha, sunat kita cepatkan untuk memberi ruang yang luas untuk orang menunaikan ibadah korban. Adapun hari raya fitrah, hari raya Idul Fitri ini, hari raya puasa ni, lambatkan sikit sembahyang rayanya untuk memberi ruang kepada orang nak bayar zakat fitrah. Baik. Maka contohlah kita sembahyang biasa 8.30 kalau Idul Adha. Idul Fitri ni kita sembahyanglah 9.30, 9 ke 9.30, tak ada masalah. Lambatkan sikit. Baik. Maka kita pun sembahyang sunat Idul Fitri. Lafaz niat dia usolli sunnatal Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan selagi sunat Idul Fitri ini dia disunatkan kita bertakbir, takbir raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La sebablah. Sunat kita takbir raya pada bagi Aidil Fitri pada
start daripada maghrib. Maghrib hari raya tu. Idul Fitri start daripada jatuh matahari akhir Ramadan, malam raya, jatuh maghrib. Malam raya tu disunatkan kita takbir pada ketika itu. Kita takbir boleh. Takbir di jalanan, takbir dia ada dua. Takbir ni ada dua. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir raya ni dia ada dua versi dia. Ada takbir mursal, bahasa Arab lah. Takbir muqayyad. Apa takbir mursal? Takbir mursal waktu dia selepas jatuh matahari malam raya tu, selepas jatuh matahari malam raya, habisnya sebelum daripada selepas daripada imam angkat takbir sembahyang sunat hari raya. Imam Allahu Akbar, maka habislah takbir mursal. Takbir mursal ni takbir yang berterusan. Boleh kita takbir di rumah kita, di kedai-kedai, di pasar-pasar, di dalam perjalanan, takbir je, tak ada masalah. Start malam raya, masuk maghrib malam raya tu takbir dah. Allahu Akbar sambil-sambil. Sambil-sambil lepas kita makan buka puasa hari terakhir tu, nak buka puasa malam raya tu, puasa tu takbir, dah tak ada masalah. Boleh takbir, mana tu tak ada tarawih dah, relax je. Takbir banyak kali tak ada masalah. Maghrib, lepas isyak kita takbir. Dan seelok-eloknya malam tu kita menunaikan sembahyang sunat tasbih pada malam tersebut. Sembahyang sunat tasbih, lepas sembahyang sunat tasbih kita takbir sampai ke pagi esok. Sebelum mandi hari raya kita takbir, lepas bangun tidur kita takbir. Duduk atas katil sambil-sambil tunggu isteri giliran masuk bilik air kita takbir. Tak ada masalah. Boleh. Malam tu lah boleh. Sampailah kita pergi sembahyang raya, kita takbir dekat masjid ni banyak-banyak kali. Kemudian imam pun sembahyang raya. Bila sembahyang raya, maka habislah takbir mursal. Tidak ada lagi takbir mursal. Maka orang yang sembahyang Idul Fitri tidak disunatkan lagi selepas sembahyang raya Idul Fitri ataupun sembahyang raya puasa ni, lepas sembahyang tak disunatkan lagi untuk bertakbir. Tak disunatkan lagi. Kalau takbir berdosa, tak berdosa lah. Tapi nak kata tak sunat. Lepas sembahyang raya jangan takbir dah. Lepas sembahyang raya tu doa. Kalau orang takbir, biarlah dia takbir, tak ada masalah lah, bukan berdosa. Tapi nak kata tak disunatkan. Lepas sembahyang raya tu doa, beres tu baca khutbah. Itu Idul Fitri ataupun hari raya puasa. Adapun hari raya haji, dia ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Lain sikit. Takbir mursal awal dia bermulanya di takbir muqayyad bermula waktunya ialah pada subuh hari Arafah. Subuh 9 Zulhijjah tu. Lepas 9 subuh boleh dah kita takbir. Esok raya subuh hari 9 tu boleh dah kita takbir. Hari tu disunatkan kita berpuasa. Puasa hari 9 Zulhijjah sangat-sangat besar pahalanya bagi orang tak menunaikan ibadah haji lah. Orang di Mekah sana berukut di padang Arafah. Kita di Malaysia ni puasa pada hari tu, dan pada hari tu lepas subuh kita boleh takbir lah. Allah, lepas sembahyang, Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beres. Kemudian lepas sembahyang zuhur kan pula takbir. Lepas sembahyang asar pula takbir. Lepas sembahyang maghrib kan takbir dan masuk dalam takbir mursal. Lepas sembahyang maghrib sekarang sampailah orang sembahyang raya esok boleh takbir di mana-mana juga. Di atas katil ke, dekat nak tidur ke, bangun tidur ke, nak makan ke, lepas makan ke, nak berjalan ke, lagi kedai ke, bawa motor ke, bila habisnya sampailah orang sembahyang raya. Ini sembahyang Idul Adha pula. Sembahyang raya orang takbir Allahu Akbar. Sembahyang Idul Adha, sembahyang hari raya korban, maka tidak ada lagi takbir mursal. Tetapi masih ada takbir muqayyad. Muqayyad ini takbir yang dikaitkan dengan sembahyang. Lepas sembahyang sunat ke, lepas sembahyang fardu ke, disunat untuk kita takbir. Maka selepas sembahyang hari raya Idul Adha, disunatkan kita takbir. Kalau hari raya korban, sembahyang sunat hari raya korban, lepas sembahyang sunat hari raya korban, lepas sembahyang raya tu disunatkan bagi imam bertakbir. Allah, lepas bagi salam boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh takbir. Beza tu, beza lain tu. Sembahyang sunat hari raya Idul Fitri ataupun sembahyang hari raya puasa, lepas sembahyang raya tak disunatkan takbir. Hari raya Idul Adha, lepas sembahyang raya sunat takbir. Lepas takbir barulah kita doa, barulah imam naik baca khutbah hari raya. Begitu cara dia. Kemudian bila pula boleh takbir? Takbir pula lepas sembahyang zuhur sekarang.
takbir. Lepas sembahyang asar, takbir. Lepas sembahyang maghrib, takbir. Lepas sembahyang isyak, takbir. Nah, itu hari yang ke-10. Hari yang ke-11 Zulhijjah, begitu juga. Lepas sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hari yang ke-13 Zulhijjah, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. Nah, habisnya pada hari tasyrik, asar hari tasyrik. Yang 3. Mana hari tasyrik yang ke-3? Ke-11, 12, 13. Nah, kemudian hari yang ke-10 hari nahar. Bermakna kita boleh takbir 4 hari. Kalaulah hari raya haji, kita boleh takbir 5 hari. Kalau hari raya puasa, kita hanya takbir 1 hari sahaja. Ingat 1 hari saja. Hari raya puasa 1 hari saja. Hari raya haji 5 hari kita boleh takbir. Hari ke-9 hari Arafah tu, hari ke-10 hari raya betul, hari ke-11, 12, 13. 5 hari kita boleh bertakbir dengan takbir raya. Nah, tapi dinamakan dengan takbir muqayyad, takbir selepas sembahyang. Fardu ke sembahyang, sunat ke sembahyang, qada ke. Nah, nak takbir saya saja tak disunatkan. Bukan bid'ah, tak disunatkan. Nah, tu. Begitu. Tapi atas dasar takbir mana-mana pun tak ada masalah dapat pahala. Nah, kalau kita buka TV tu dia tak kira hari raya haji ke, raya puasa ke, lebahan 5 hari tu memanglah semua takbir sama. Adakah berdosa? Tak berdosa. Nah, atas nama takbir kita dengar tetap dapat pahala, tapi kaedahnya tak betul lah. Kaedah dia. Kaedah tak betul. Kaedahnya kalau hari raya puasa hanya sehari saja takbir. Nah, ada pada hari raya haji 5 hari kita takbir. Begitu. Kemudian barulah kita sembahyang sunat hari raya, khutbah hari raya, itu beres, tak ada masalah. Lepas tu pergilah beraya. Nah, lepas tu jumpa orang, ucap selamat hari raya. Nah, boleh tak ucap selamat hari raya? Ya, boleh, tak ada masalah. Bahkan sunat. Nah, ucap tahniah ataupun ucap selamat. Dan sebetul-betulnya disunatkan kita mengucap dalam kitab Baijuri menyebut tusannu tahniyah bil aid. Disunatkan akan menyebut akan tahniah. Nah, tahniah. Sebab apa tahniah? Sebab kita telah berjaya. Tahniah sebab kamu lulus 5A. Tahniah kerana kamu menang. Tahniah kan dapat anak. Nah, ini tahniah kerana kamu berjaya melawan hawa nafsu. Nah, tahniah, ucap tahniah. Dan tu bagi orang yang reti lah. Ataupun seumpamanya min am wasyahri, daripada tahun dan bulan, alal mu'tamadi ma'al musafahah, serta bersalam-salaman. Nah, kalau kerajaan bagilah. Kalau kerajaan tak bagi, pandemik COVID-19, jangan bersalam tahun ni. Jangan bersalam lah. Nah, itu atas urusan keselamatan yang dikeluarkan oleh hakim, oleh kerajaan, itu lain cerita. Nah, kalau tak ada apa masalah, boleh bersalam, boleh bersalam. Ittakhadal jinsi, jika bersatu jenis. Ingat, ini takhadal jinsi jika bersatu jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Fala yusafihu ar-rajulu al-mar'ata ala aksihi. Maka jangan bersalam di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, jangan. Ini nak bersalam belaka ni, tak kira. Nah, Sudah TV, salam. Selamat hari raya, selamat hari raya, anak dara orang, janda, bini orang, bahan belaka. Nah, baik, haram. Wa tusannu ijabatuha taqabbalallahu minkum ahyakumullahu li amsalih. Disunatkan akan ijabah, menjawab, menerima, taqabbalallahu minkum ahyakumullah li amsalih, atau kullu amin wa antum bi khair. Nah, kami doakan, saya doakan, aku doakan mudah-mudahan engkau mendapat kebaikan setiap tahun, sepanjang tahun ini. Begitu. Nah, dah kalau kita tak reti, kullu amin wa antum bi khair, reti tak? Tak reti. Taqabbalallahu minkum ahyakumullah wa li amsalih, ahyakumullahu li amsalih. Reti tak? Tak reti. Apa kita reti? Selamat hari raya. Selamat hari raya pun tak apa. Hak tu je kita reti. Baik. Banyaklah kalau nak bersentuh dengan hari raya ni, banyak bendanya. Ucap selamat hari raya, selamat hari raya, selamat hari raya sunat. Nak katanya kita selamat menyambut Idul Fitri, hari raya Idul Fitri diucapkan dengan tahniah. Diucapkan dengan tahniah, diucapkan dengan rasa syukur, diucapkan dengan rasa keselamatan dan mendoakan keselamatan bagi sepanjang tahun. Selamat hari raya bermakna kita mendoakan keselamatan bagi orang yang meraihkan hari tersebut. Tidak ada masalah. Kemudian
Dan usalli sunnatal Aidil Adha, ni di Adha pula. Usalli sunnatal Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya korban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan masuk waktunya, masuk waktu sembahyang hari raya ni daripada naik matahari hingga gelincir matahari pada harinya. Masuk waktu daripada mula naik matahari pada hari, kalau hari raya Aidil Fitri ialah pada 10 Muharram, pada 10 Zulhijjah itulah hari nahar tersebut. Naik matahari hingga gelincir matahari boleh nak sembahyang naik matahari dan qadar segala. Nah, contohlah kita sembahyang syuruk 6.55, syuruk naik matahari 6.55. Kemudian kita sembahyang qadar sembahyang 2 rakaat 5 minit. Nah, jadilah pukul 7. Khutbah sekurang-kurang khutbah 10 minit. 7-10 minit. Boleh dah kita sembahyang sunat hari raya. Nah, sekadar itu boleh dah sembahyang sunat hari raya dan boleh dah menunaikan ibadah korban. Boleh dah kita menunaikan ibadah korban. Begitu. Tapi bukan salah. Boleh dah kita menunaikan ibadah korban dulu. Tetapi disunatkan untuk kita sembahyang hari raya biar naik qadar segala. Mana waktu duha pukul 7, 7.30 boleh kita sembahyang sunat hari raya. Adapun korban pukul 7, 10 minit boleh dah kita sembelih hari korban. Contoh, malam tadi kita tidur. Nak tidur waktu tepat, waktu lemang, 3 pagi tidur. Pukul 2 tidur. Nak bangun-bangun subuh gajah. Bangun pukul apa? Bangun-bangun sudah pukul 7. Suku. Nak ambil pisau, pergi kat luar, terus sembelih kambing. Sembelih subuh tak? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak sebab sudah masuk waktu sembelih korban. Masuk dah waktunya. Pukul 7.30 baru pergi sembahyang raya. Boleh, tak ada masalah. Nak kata hukum lah, nak kata hukum. Jangan buat gitu, nak kata hukum boleh. Baik. Dan sekurang-kurangnya disembahyangkan akan kedua-duanya seperti sunat zuhur juga. Boleh, tak ada masalah. Kita sembahyang sunat macam sunat biasa. Nah, saya pergi di Indonesia, dia sembahyang raya ni macam sembahyang sunat biasa. Kita ingat ke takbir 7 kali juga. Nah, 7 kali pada awal rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Nah, saya puasa saya duduk sana, gaya haji saya duduk sana. Nah, maka dia sembahyang itu Allahu Akbar. Baca Fatihah beres, tak ada masalah. Kita pun ni sembahyang benda ni, main duha ke? Waktu duha dah. Rupanya sembahyang raya dah. Memang gitu je. Boleh, tak ada masalah. Tu. Yang akmalnya bahawa ditakbirkan pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian daripada takbiratul ihram dan doa iftitah dan dahulu daripada membaca a'udzubillah. Yang sempurnanya, yang akmalnya bahawa ditakbirkan pada rakaat pertama 7 kali. Selain daripada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, dalam Allah tu aku sembahyang sunat hari raya. Fitrah ke, hari raya korban ke, boleh juga. Idul Fitri boleh, Idul Adha ikutlah. Allah, aku sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Allah Ta'ala. Beres. Akbar. Nah, kemudian kita pun baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asla sampai habis. Kemudian Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 2 takbir, 2 tasbih. Tengok dah. 2 takbir, 2 tasbih. Allahu Akbar. 3 takbir. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 tasbih. Allahu Akbar. Takbir yang keempat. Takbir yang keempat, 4 takbir, 4 tasbih. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Takbir yang kelima, kemudian kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, 5 takbir, 5 tasbih. Allahu Akbar. 6 takbir, 6 tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar. 7 takbir, jangan tasbih lagi. Nak katanya 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Faham 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Itu pada rakaat yang pertama. Tu. Kalau akhir sekali tu tak ada tasbih lah.
Akhir Allah. Akhir ni yang ketujuh, takbir yang ketujuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca selalu dah. Nah, kalau imam baca selalu dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah tasbih dah. Makmum pun tak payah tasbih dah pada takbir terakhir, dan imam pun tak payah tasbih dah pada takbir yang terakhir. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua kan kita naik Allahu akbar. Tak kira lagi tu, tak kira lagi. Allahu akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua ni 5 kali takbir. Allahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1. Allahu akbar takbir 2. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 2. Allahu akbar takbir 3. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 juga. Allahu akbar takbir 4. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 juga. Nah, takbir 4 kali takbir, 4 kali tasbih. Allahu akbar takbir yang kelima, jangan lagi baca tasbih. Tak tasbih dah. Bermakna rakaat yang kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Begitu cara dia. Baik. Tapi kalau baca juga tasbih lepas takbir yang terakhir, sah dah? Sah, tak ada masalah. Nak kata sunat. Nah, sah sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi tak dapatlah pahala sunat tu. Baik. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Kemudian daripada takbir qiyamnya, dahulu daripada membaca auzubillah. Bangun rakaat yang kedua, takbir 5 kali. Takbir 7 kali pada rakaat pertama. Takbir 5 kali pada rakaat yang kedua ini bukannya wajib, bukannya fardu, dan bukannya sunat ab'ad. Bukannya wajib, kalau meninggalkan boleh membatalkan sembahyang, tidak, dan bukannya sunat ab'ad. Kalau meninggalkan dia boleh sujud sahwi, tidak juga. Bahkan dia sunat hai'ah. Dia sunat hai'ah saja. Takbir 7 kali ini bukan fardu dan bukan sunat ab'ad dak. Bahkan dia hanya sunat hai'ah sahaja. Sunat hai'ah saja. Kalau imam terlupa, tak, saya pernah jadi imam. Sembahyang raja di pondok sana tu, ramai orang ni. Tak, kita dah mula, tiba-tiba je orang suruh kita jadi imam. Tak, kita tak standby mana ni, tak tahu, tak bagi tahu awal. Imam lah kata suruh jadi imam. Tak sabar suruh jadi imam lalu dah. Kita main bubuk dah. Nak baca benda gitu Allahu akbar, bismillah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Beres, tak ada masalah. Terlupa nak aguan ni. Nak main ketar gitu. Jeng juga. Tak ingat nak takbir 7 kali, tak ingat. Rakaat kedua tak ingat nak takbir 5 kali. Pakai bismillah selalu je terus. Kita standby nak baca ni. Semua nak baca alhaqumut takasur, kita standby. Takut sangkut kan baca. Sangkut juga baca. Alhaqumut takasur hatta zumut. Kita baca dah awal siap-siap ni. Orang takbir Allahu akbar, tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang standby dah tunggu takbir. Tak takbir dah. Adakah kena sujud sahwi? Tak payah. Adakah batas sembahyang? Tak payah. Adakah perlu tegur? Subhanallah, tak payah tegur. Biar aja. Sebab dia hanya sunat hai'ah gitu. Dan sunat angkat 2 tangan pada segala takbir yang 7 dan yang 5 itu, seperti yang diangkatkan pada takbiratul ihram juga. Dan sunat membaca antara tiap-tiap 2 takbir yang 7 dan yang 5 itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunat dibacakan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la atau qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita lupa sabbihis, tak payahlah baca. Nak baca juga sabbihis, sangkut pula baca. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqal mustaq. Baca, sangkut ke belakang. Tekan juga nak baca. Tak payah, sangkut beres, mentis lalu. Sangkut sekejap, tak ada orang tegur belakang, tak payah ulang dah, baca surah lain. Ini juga panduan bagi sembahyang-sembahyang hak lain. Ni nak baca juga sangkut, wajib ke baca? Tak wajib. Dah malu. Dah sebab itulah kena lancarkan dulu.
Tak payah tekan. Dah sangkut sekali, cukup. Nah, kita baca surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca surah lain, kalau tak nak baca pun kita tunggu rakaat. Allahu akbar. Nah, ini nak juga baca. Salah pun nak juga baca. Sekali masuk ke surah lain. Faham ke dia? Nah. Mulalah orang belakang. Lagilah orang belakang sakit hati. Nah. Imam ni pakai dan sekali baca. Mula orang marah. Jangan. Kita begitulah. Kalau baca surah, apa-apa surah kalau tersangkut, cukup, tak ada masalah. Biasalah tersangkut, nak buat mana? Kita ubah daripada surah lain. Ubah pada surah lain. Tak boleh baca Sabbihis, baca Wadduha. Orang tak kata apa, apa baca Wadduha? Tak kata alhamdulillah baca Wadduha, pendek sikit. Begitu je. Tak boleh baca Wadduha, baca kuliah tak ni? Sabbihisma rabbikal a'la atau kuliah ayyuhal kafirun. Tak ada masalah baca kuliah. Daripada kita baca Sabbihis sangkut. Lagi malu. Baik-baik kita baca kuliah. Orang tak tahu kita ni apa Sabbihis ke tak ni. Baca kuliah ni. Baca kuliah ayyuhal kafirun. Beres, tak ada masalah. Dan pada rakaat yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu belik-belik ayat ni. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Baik. Atau qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad sudah. Tak ada masalah. Tu. Baik. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Jika disembahyangkan akan kedua-duanya dengan berjamaah. Kalau sembahyang kedua-duanya dengan berjamaah, maka disunatkan membaca khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Selepas sembahyang 2 hari raya disunatkan kita baca khutbah. Kalau khutbah hari raya Aidil Fitri menceritakan tentang zakat. Kalau khutbah 2 hari raya itu hari raya hari raya Idul Adha, hari korban, menceritakan tentang korban. Tu. Ini hari raya korban, tak apa-apa cerita. Ambil hak lain, bawa politik semua sekali bahan. Tak kena dengan tempatnya. Nanti bahan pada hari Jumaat lah. Hari raya korban kita cerita kelebihan korban begini. Baru kena tempatnya. Kalau hari raya Aidil Fitri, kita cerita tentang zakat dan sebagainya. Kelebihan zakat, kelebihan membayar zakat, cara membayar zakat begitu dan begini. Baru kena tempatnya. Baik, nak cerita pasal lain, itu nanti khutbah Jumaat nanti bahanlah, jangan berhenti. Jika sembahyang akan kedua-duanya dengan berjemaah, disunatkan kita membaca khutbah. Kalau kita sembahyang 2 orang, macam kita sembahyang hari raya gitulah. Macam kita sembahyang hari raya itu ditutupkan semua masjid tidak menunaikan sembahyang sunat hari raya pasal Covid ni mula-mula dulu, hari raya puasa hari itu. Maka sembahyang kat rumah masing-masing. Pegang tongkat lah, pegang penyapu lah, pegang ikutlah, nak pegang tak apa, tak nak pegang tak apa. Nak katanya bila sembahyang kat rumah boleh baca khutbah. Baca khutbah depan isteri, baca khutbah depan anak-anak. Tu. Baik, tidak ada masalah. Itulah satu hikmah yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita sebenarnya. Selama ini kita tak ambil tahu pun. Tentang tak apa. Ada tu imam. Apa-apa ada tu imam. Apa-apa ada tu imam. Ambil. Ni tak ada tu imam, tak imam, semua kena jadi imam sembahyang tarawih kat umum masing-masing. Ada tu imam, tak ada tu imam, semua kena baca khutbah sembahyang raya masing-masing kat rumah. Itu barulah langit tinggi ke rendah. Baru tahu selama ini. Baik. Itu hikmahnya supaya kita ambil cakna tentang keluarga, bagaimana keluarga kita. Itu hikmah Allah Ta'ala mendatangkan Covid ni, mudah-mudahannya. Kemudian bermula syarat pada 2 khutbahnya itu seperti syarat pada 2 khutbah Jumaat 2. Bermula syarat pada 2 khutbah. Saya kata sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini memberi kepahaman kepada kita tentang bagaimana sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun mungkin lambat lagi kita akan menyambut Idul Fitri, mungkin lambat lagi kita menyambut Idul Adha. Tetapi hari raya ini ialah menggembirakan suatu perkara yang kita sebut sebagai menggembirakan satu hari yang Allah Ta'ala besarkan, iaitu selepas kita menunaikan ibadah haji dengan sempurna, dapat berukuf, kita menunaikan ibadah
sunat hari raya Aidil Adha. Kalau bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dapat sempurna sembahyang puasa 30 hari, maka disunatkan kita merayakan di atas kesempurnaan kita puasa pada bulan itu. Nah, tak kira lah dia puasa ke tak puasa ke, tapi kebiasaannya orang berpuasa, maka pada ketika itu kita dapat meraihkan fitrah kita kembali kepada kesucian seperti mana baby yang dilahirkan ketika dulu. Nah, tetapi ni pada bulan Rabiul Awal ini. Nah, sekarang ni kita masuk pada 2 Rabiul Awal Nah, 2 Rabiul Awal. Di Yaman sana orang sangat membesarkan bulan Rabiul Awal ini. Di Yaman lebih daripada hari raya. Pada masuk 1 Rabiul Awal, tak bersemalam masuk 1 Rabiul Awal, maka di Yaman, kalau tengok dalam YouTube dan sebagainya, di Yaman sana bercerita-cerita sahabat-sahabat saya berada di Yaman dulunya, dia kata di Yaman sana lebih pada hari raya. Mereka ini tukar lansir rumah tukar. Nak menyambut Rabiul Awal, datangnya Rabiul Awal, lansir rumah tukar. Ni beli baju-baju baru, bersukaria, nak bagi sedekah-sedekah dan sebagainya. Ziarah rumah ke rumah dengan berselawat. Pergi rumah sana selawat, pergi rumah sini selawat, pergi rumah sini selawat. Begitu. Pada hari raya dia lebih daripada hari raya, sebenarnya Idul Fitri juga. Hari raya menyambut Idul Maulidin Nabi, perayaan menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal akan datang, maka tidak disambut pada 1 Rabiul Awal lagi. Kerana bersalahan ulama, bahkan bersalahan ulama. Rabiul Awal ini bersalahan ulama. Bulan manakah yang paling mulia sekali? Dalam 12 bulan Islam, bulan manakah yang paling mulia sekali? Adakah bulan Ramadan kerana ada malam Lailatul Qadar, kerana ada malam nuzul Quran? Adakah bulan Rejab kerana ada 27 Rejab, malam Isra' Mi'raj, ataupun malam Nisfu Sya'ban kerana ada adakah bulan Sya'ban kerana ada Nisfu Sya'ban, ataupun bulan-bulan yang lain, ataupun bulan Rabiul Awal kerana baginda lahir dalam bulan Rabiul Awal. Maka para alim ulama sepakat, bila berkhilaf ulama, maka mereka ini berpakat melihat tidak akan adanya nuzul Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak akan adanya Ramadan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak akan adanya malam Lailatul Qadar kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan adanya malam Isra' Mi'raj kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak adanya hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, kalau tidak ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat ulama mengatakan bahawasanya bulan yang paling mulia sekali ialah bulan Rabiul Awal, yang menjadi tunjang adanya bulan-bulan yang lain. Yang menjadi asal adanya bulan-bulan yang lain ialah bulan Rabiul Awal ini. Maka mereka menyambut Rabiul Awal lebih daripada mereka menyambut hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang anak, apabila kita dapat anak, disunatkan kita untuk menyembelih seekor kambing kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki, disunatkan kita menyembelih 2 ekor kambing untuk menunjukkan rasa syukur kita di atas kelahiran anak. Kelahiran anak kita dapat anak, maka disunatkan kita sembelih seekor kambing. Perempuan 2 ekor kambing. Kalau laki-laki masuk sedap-sedap jamu kepada orang, nak menunjukkan kita ni suka dan syukur di atas kenikmatan diberikan anak oleh Allah Ta'ala. Walhal anak yang Allah Ta'ala bagi pada kita itu belum tentu akan menolong kita ketika kita nak mati. Belum tentu akan mengajar kalim-kalimah syahadah kita kepada kita belum ketika kita nak mati. Belum tentu akan menyelamatkan kita di padang mahsyar. Belum tentu akan menarik kita daripada neraka masuk ke syurga. Belum tentu lagi akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Belum tentu membahagiakan kita di dunia, membahagiakan kita di akhirat. Belum tentu. Anak itu belum tentu. Tapi ketika lahirnya dia, sudah kita disunatkan untuk bergembira. Bagaimana kata ulama? Orang yang sudah tentu, tolong kita di dunia dengan membawa Islam hingga kita mengenal Allah Ta'ala, hingga kita mendapat agama Islam, hingga kita mengenal keimanan, i'tikad yang sebenar, dengan sebab dia menolong kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tentu dah di dunia dia telah menolong kita, di dalam kubur dia menolong kita, di padang mahsyar. Nah, ketika mana nabi-nabi lain mengatakan nafsi, dia mengatakan ummati, tolong kita lagi. Nah, di titian siratal mustaqim, ketika nak melintas titian siratal mustaqim, dia menyebut ya Rabbi salim, tolong selamatkan orang ni ya Allah, tolong selamatkan orang ni ya Allah. Nah, di dunia dia menolong kita, di syurga dia menolong kita, di akhirat dia menolong kita, di padang mahsyar dia menolong kita. Nah, adakah kita tidak boleh suka di atas kelahiran beliau? Adakah kita tidak dibenarkan untuk suka di atas tak boleh menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pastinya dan sudah tentu menolong kita dan sedang menolong kita sekarang ini dan akan menolong kita di padang mahsyar? Tak boleh suka ke? Tak boleh suka ke? Nah, lebih-lebih lagi lah kita boleh menyukai di atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam, membawa sinar bahagia kepada kehidupan kita, menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan datangnya Rabiul Awal ini kita merasakan niat dalam hati kita, aku nak menyambut datangnya Rabiul Awal ini. Aku nak merayakan datangnya Rabiul Awal ini. Setiap hari kita nak berselawat. Setiap hari kita rasakan, aku tak berselawat hari ni. Sedangkan hari ni ialah malam Rabiul Awal. Ni 2 Rabiul Awal dah, aku tak selawat. Aku tak boleh tahu pun tentang Rabiul Awal. Nah, sedangkan inilah bulan yang mulia yang dikatakan oleh para alim, ulama terdahulu. Inilah bulan yang sangat-sangat mulia dan mereka ni menyambut dengan penuh rasa kegembiraan, ta'zim, cinta, kasih, rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Bagaimana asyarul mubasyirin, 10 orang yang dijamin syurga oleh Allah Taala dengan sebab mereka ini cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh kecintaan hak sebenar, iaitu baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu cinta, kasih, rindu, sayang kepada Nabi. Nah, hingga pada malam dia menyorok di Gua Sur bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Gua Sur dia dukung Nabi naik ke atas, masuk dalam Gua Sur. Dia masuk dulu, dia kemas-kemaskan dalam Gua Sur, dia tanggal baju dia koyok baju dia tutup semua lubang. Nah, baru ajak Nabi masuk. Nabi tidur di atas paha dia tutupkan satu lubang lagi dengan kakinya sehingga dipatuk oleh ular yang sangat bisa hingga menjalar bisa itu ke seluruh tubuh dia. Barulah baginda sedar dan dia mengatakan bahawasanya, aku tak nak kejut engkau ya Rasulullah, kerana aku sayang kepada kamu. Aku nak kamu berehat ya Rasulullah. Aku nak kamu tidur ya Rasulullah. Kecintaan baginda, kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi satu hari Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pandang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkaulah yang paling aku cintai sekali. Nabi kata, betul ke? Ya betul. Lebih daripada ayah kamu? Ya, lebih daripada ayah dan ibu saya. Lebih daripada anak-anak kamu? Ya, lebih daripada anak-anak saya. Lebih daripada diri kamu sendiri? Taklah, dia kata. Lebih daripada diri kamu sendiri? Kamu cinta pada aku? Kata Sayyidina Umar, tak ya Rasulullah. Sayyidina Umar cakap jujur je. Tak ya Rasulullah, aku lebih mencintai diri saya daripada kamu ya Rasulullah. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau belum mencintai aku wahai Sayyidina Umar. Nah, maka Sayyidina Umar pun merenung sekejap. Lama dia renung, kemudian dia mari mulakan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dia menjerit dengan sangat kuat, ya Rasulullah, pada kali ini, pada saat ini, pada waktu ini, engkau yang paling aku cintai lebih daripada diri aku sendiri. Maka anak Sayyidina Umar bernama Abdullah bin Umar datang kepada baginda Nabi, datang kepada Sayyidina Umar dan tanya, ayah, tadi ayah kata ayah sayang kepada diri ayah lebih daripada Rasulullah. Sekarang tiba-tiba ayah kata Rasulullah lah yang paling ayah cintai lebih daripada diri ayah sendiri. Maka kata Sayyidina Umar, ketika mana aku duduk sekejap tadi, aku berfikir, kat dunia ini, di akhirat nanti, aku tidak memerlukan kepada diri aku. Adakah diri aku ni boleh menyelamatkan aku di akhirat nanti? Adakah diri aku ni boleh menyelamatkan ketika masuk dalam kubur? Diri aku ni boleh menyelamatkan aku ketika masa nak melintas titian siratul mustaqim? Tak, dia kata. Di akhirat nanti diri aku sendiri tak boleh menyelamatkan aku. Apa guna aku sayang kepada diri aku sendiri? Sedangkan diri aku tak boleh menyelamatkan aku di akhirat. Yang menyelamatkan aku di akhirat itu Rasulullah. Dengan syafaat dia. Maka pada ketika ini aku sedar bahawa sebenarnya tak perlu aku cinta kepada diri aku.
lebih daripada Nabi, itu tak patut. Yang patutnya aku mesti mencintai Rasulullah lebih daripada diri aku sendiri, kerana dia menolong aku di dunia dan menolong aku, jelas-jelas akan menolong aku di akhirat nanti. Begitulah mereka ini cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua ini, mereka ini ketika mana berperang Uhud, berperang di peperangan Uhud, mempertahankan baginda Nabi. Nabi menyebut, kalau siapa yang boleh mempertahankan kita pada kali pertama kekalahan berpihak kepada muslimin, siapa yang berani mempertahankan musuh-musuh daripada diserang, daripada mereka ini menyerang kita, maka Talhah angkat tangan awal-awal, saya ya Rasulullah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam pun begitu juga. Maka mereka ini semua dijamin oleh Nabi SAW dengan syurga, kerana meletakkan cinta kepada agama segala-galanya, cinta kepada Rasulullah segala-galanya. Maka kita ni mudah-mudahan tak jumpa dengan Rasulullah pun, letaklah cinta itu dalam diri kita, di belahan hati kita. Cakap pada hati kita, aku rindu padamu ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Membesarkan bulan Rabiul Awal dengan perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Banyakkan dengar tentang Rasulullah, lebih-lebih lagi pada bulan Rabiul Awal ini. Banyakkan cerita-cerita tentang Rasulullah, banyakkan baca sejarah-sejarah Rasulullah, banyakkan membaca akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan tahulah betapa besarnya cinta baginda Nabi kepada kita. Maka adakah kita balas cinta Nabi itu dengan balasan yang baik? Yang mana Nabi sebut bahawasanya dia kasih kepada ikhwan dia. Sahabat kata, kamilah ikhwan kamu, kamilah saudara kamu. Nabi kata, kamu sahabat aku yang aku cintai, Nuh, yang tak pernah bertemu dengan aku tapi kasih kepada aku, cinta kepada aku. Siapa dia? Kita dah. Nabi sebut kita dan Nabi kenal kita satu persatu. Dalilnya ketika mana Nabi nak wafat, Nabi menceritakan kepada Sayyidina Umar tentang Uwais Al-Qarni. Menceritakan kepada Sayyidina Umar tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni nak bertemu dengan Nabi SAW, tapi oleh kerana kekangan dia menjaga ibu dia, sehingga Nabi wafat, dia tak bertemu dengan Nabi, tak dapat bertemu dengan Nabi, dan dia tak digelarkan dengan sahabat, bahkan dia hanya digelar dengan tabi'in. Tapi Nabi cerita satu persatu, Uwais Al-Qarni sayang kepada aku, rindu kepada aku, nak bertemu dengan aku, tapi disekat oleh ibu dia yang sedang sakit di kampung. Maka kalau kamu bertemu dengan dia, dia ada kulit begini, rupanya begini, tanda di sini, tanda di sini, tanda di sini. Maka apabila Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dia tanya, adakah kamu Uwais Al-Qarni? Kata Uwais Al-Qarni, ya saya Uwais Al-Qarni. Adakah kamu ada tanda di sini? Di sini banyaklah, saya lupa dah. Nak cerita dia, adakah kamu ada tanda di perut? Dia kata, ya betul. Enggak. Engkau ada mak sakit ke dulu? Ya. Mak kau telah meninggal ke? Ya. Enggak. Last kali tercengang Uwais Al-Qarni, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Sebab apa aku tak pernah jumpa kamu, dan kamu kenal semua tubuh badan aku, dan kenal tahu segala sejarah-sejarah aku. Maka kata Sayyidina Umar, aku tak kenal kamu. Tapi yang menceritakan kamu satu persatu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata kenalnya Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni, begitu juga kenalnya Rasulullah kepada kita. Kita tak ambil tahu dan tak pernah mengenali, mengkaji tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lauk kesukaan Nabi? Bagaimana makanan Nabi? Bagaimana minuman Nabi? Apa hak Nabi makan? Apa hak Nabi minum? Bagaimana Nabi menyandar? Bagaimana Nabi tidur? Bagaimana Nabi baring? Semuanya diambil kira oleh para alim ulama, diambil kira oleh ahli-ahli hadis, sehingga dibuah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, menceritakan lauk Nabi. Nabi pernah makan ayam, Nabi pernah makan ayam, Nabi pernah makan di mana kesukaan Nabi. Semua tersebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi suka makan labu. Nabi suka makan peha yang sebelah depan. Bagai-bagailah itu cara makan Nabi, cara Nabi bercakap, cara Nabi berjalan, janggut Nabi, semuanya diambil kira oleh para sahabat, semua diceritakan oleh para sahabat, menunjukkan setiap peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bermakna bagi kita,
untuk mengikuti satu persatu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kita mengkaji benda lain untuk kenal Allah Taala, boleh, tak ada masalah, tetapi benda lain semuanya kurang. Tak, semuanya ada kekurangan, tetapi kita mengkaji orang yang paling sempurna ciptaan Allah Taala, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam, maka kita nampaklah kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang duduk pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan Rabiul Awal ini menjadi titik permulaan kita cinta, kasih, rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Selawat kepada Nabi banyak kali. Selawatlah. Nah, selawat kepada Nabi sebelum kita tidurkan kita selawat. Dapat 10 kali sehari tak apa dah kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, biar rasa kita cakap dengan rasa rindu, dengan rasa cinta, dengan rasa kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan itu terhalang kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah dulu pada malam ini. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa amalan salihan. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.